Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diraihkan saudara pengacara majelis yang dimuliakan teman-teman pimpinan pertubuhan pada teman ini Al-Ishraqiyah, pertubuhan Ishraqiyah, yang dimuliakan teman-teman, sahabat-sahabat yang dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi minggu seperti ini banyak acara-acara pagi ini. Acara kenduri, acara perkahwinan, acara pertunangan, acara kita di kampung, acara berbagai-bagai, termasuk acara pada pagi ini. Tuan-tuan telah memilih satu acara yang saya rasa pilihan itu amat tepat. Antara banyak acara-acara yang tidak menyebut nama Allah, acara-acara yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara-acara yang tidak didasarkan kepada agama Islam, agama Allah, majlis itu dianggap sebagai majlis laghaw. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang laghaw, majlis-majlis yang laghaw. Alhamdulillah pagi ini kita duduk dalam majlis ini. Kuliah Duha yang saya diminta menyampaikan ceramah bahawasanya Islam itu menjadi alat menyelesaikan segala masalah insan. Islam adalah merupakan satu alat agama yang dapat menyelesaikan semua masalah manusia. Tak ada benda yang tidak dapat diselesaikan oleh Islam. Masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negeri, masalah negara. Kalau masalah itu nak diselesaikan, mesti dasarnya, paksinya adalah Islam. Apapun masalah dengan isteri yang tak berteguran, hampir 4 bulan tak bertegur dengan isteri, isteri merajuk balik ke rumah mak dia, balik ke rumah pak dia, hanya boleh diselesaikan secara Islam. Tak perlulah berjumpa pakar-pakar perkahwinan, pakar-pakar, berbagai-bagai pakar yang ada yang disediakan, yang kita kena bayar, yang kita kena dapatkan fees ataupun yuran-yuran konsultansi yang kita kena dapat. Tak perlu. Hanya cari Islam, pegang Islam, hidupkan Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam umat dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam disebut sebagai Islam is the panacea for all human ills. Islam is the panacea for all human ills. Artinya Islam ini adalah ubat yang mujarab bagi menyelesaikan semua masalah manusia. Itu namanya panacea. Panacea ni macam ubat yang mujarab untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Ada 3 masalah, 4 masalah manusia. Pertama sekali ialah masalah fizikal. Masalah fizikal, lutut tak sedap, pinggang tak sedap, bahu tak sedap, rasa-rasa nak demam, rasa-rasa nak sakit, rasa-rasa nak pitam. Itu adalah masalah fizikal.
Dan Islam ada jawapan untuk itu. Salat boleh menyelesaikan masalah fizikal, tahajud boleh menyelesaikan masalah fizikal, solat duha boleh menyelesaikan masalah fizikal, solat isyraqiyah ni, syarat isra' boleh menyelesaikan masalah fizikal. Itu fizikal. Kita kena yakin. Sebut nama Nabi Muhammad boleh menyelesaikan masalah fizikal. Selawat kata Nabi Muhammad boleh menyelesaikan masalah fizikal. Maknanya Islam boleh menyelesaikan masalah fizikal. Pada masa yang sama atas nama ikhtiar. Jumpa doktor adalah ikhtiar. Jumpa orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran dalam berbagai-bagai penyakit, itu ikhtiar. Selain daripada kuasa mutlak untuk memberikan penyembuhan, kuasa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu fizikal. Yang kedua ialah masalah minda, masalah minda. Susah nak mengingat, susah nak hafal Quran, susah nak hafal hadis. Kan? Sat-sat mengantuk, banyak mengantuk. Duk sat mengantuk, buka Quran mengantuk, buka apa pun mengantuk. Jawapannya balik kepada Islam. Balik kepada salat, balik kepada Quran, balik kepada majlis ilmu. Lawan. Saya tuan-tuan dan puan, hari ni hari yang ketiga ni, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, maghrib. Malam tadi kuliah maghrib nur di Kulim. Satu tempat namanya Kulim Square. Kulim Square. Habis malam tadi, tuan-tuan, malam tu juga saya pergi Paripunta. Pagi tadi kuliah subuh, tuan-tuan. Kuliah subuh di Paripunta. Kuliah subuh di Surau Ar-Rafa'i. Surau Ar-Rafa'i, tuan-tuan, di Paripunta, di Parit apa, tak tahu, lupa. Parit Surau tu Ar-Rafa'i, Parit begitulah. Saya pun lupa. Kuliah duha ni kuliah duha. Kuliah duha daripada Paripunta kita pergi pula ni Bagan Serai. Di satu yayasan, di satu pertubuhan namanya Yayasan Isyraqiyah. Alhamdulillah. Saya balik Kuala Lumpur, malam ni ada program di Ampang, di IP di Ampang. Tuan-tuan, ibu pejabat polis daerah Ampang. Esok tuan-tuan, esok pergi pula di satu tempat namanya Ulu Pernam. Ulu Pernam. Dari Kuala Lumpur dalam 2 jam daripada Ulu Pernam. Pusing. Pasal apa saya pusing? Pasal saya nak tanamkan semangat sayangkan agama. Saya nak tanamkan semangat sayangkan Allah. Saya nak tanamkan semangat pada diri saya, kepada keluarga saya, pada anak-anak saya, pada cucu-cucu saya, pada anggota masyarakat saya. Sayang apa? Sayang Nabi. Sayang apa? Sayang perjuangan. Sayang apa? Sayang dakwah. Sayang apa? Sayang hidupkan Islam. Sayang apa? Sayang meletakkan Islam ke mercunya. Sayang apa? Sayang meletakkan Islam ke persadanya. Sebab itu umur saya tuan-tuan 76 tahun. 76 tahun. Tak ada ramai lagi. Berapa orang kat ini umur 70 tahun lebih? 1 lagi, 2, 3, 4. Ada sampai 76? Tak ada. Tuan-tuan berapa umur? 76? Masya Allah, ada seorang. Yang ni tak ada. 70 berapa puan? 76? 76 juga? Masya Allah. 76. Saya ada 16 cucu, 8 orang anak. Ada isteri, ada rumah. Semua, ada kampung, ada halaman. Ada tugas, ada tanggungjawab, ada bisnes. Tinggal tuan-tuan, tinggal. Setiap minggu tinggal. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Lepas ni tuan-tuan dan puan, pergi ke ni. Lepas ini kita pergi ke Pulau Pinang pula. Pergi ke Pulau Pinang, lepas tu seberang perai dan sebagainya selepas ini. Lepas tu habis ini ke Pahang pula tuan-tuan. Pahang pergi mana? Nur tempatnya namanya Raub Kuala Lipis. Raub Kuala Lipis Pahang. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Pasal apa? Nak tanam semangat sayangkan agama. Nak tanam semangat sayangkan Allah. Nak tanamkan semangat sayangkan Rasul. Kalau saya boleh duduk rumah, saya boleh duduk rumah, main dengan cucu, main dengan anak. Rumah saya selesa, tidaklah mewah tapi selesa. Selesa tuan-tuan, rumah saya sangat selesa. Di kawasan perumahan yang paling elit di Kuala Lumpur, namanya Taman Tun Dr. Ismail, TTDI, Taman Tun Dr. Ismail. Taman Tun Dr. Ismail ni satu rumah tuan-tuan, link house. Rumah berderet kan? Rumah berderet 2 tingkat. Kalau Taman Tun harganya 1.8 juta.
Dekat sini boleh dapat 300,000 lagi. Sana 1,8 juta. Rumah Semedi, Kembang Luar, rumah kami Semedi kat Taman Tun, tempat saya 2,8 juta. Banglo dekat sana 5,8 juta. Begitulah tuan-tuan dan puan, kehidupan manusia di sana elit, sangat-sangat elit. Satu rumah kadang-kadang ada sampai 12 biji kereta tuan-tuan, 12 biji kereta. 5 biji dalam rumah, luar biji tepi jalan depan rumah. 12 biji kereta. Kereta bukan macam kereta, bukan Proton, bukan. Kereta depan kereta mewah, Porsche-nya, kereta tuan-tuan, Lamborghini-nya, itu nama-nama kereta. Kereta nama Maserati-nya, itu nama-nama kereta yang hebat-hebat. Buatan daripada Itali, kereta-kereta Itali. Itu tepatnya. Tapi saya ada katakan, saya selesa. Masjid depan rumah saya 20 langkah. 20 langkah Masjid Al-Ghufran. Baru-baru ni hari Jumaat, masjid saya tuan-tuan, kutipan Jumaat dikhususkan kepada Palestin, kita kutip RM40,000 satu sembahyang Jumaat. RM40,000. Saudara-saudara, inilah dia. Alhamdulillah. Dan saya nak mengatakan, kenapa saya tinggalkan itu? Setiap minggu isteri saya tinggal tuan-tuan. Setiap minggu anak saya tinggal. Setiap minggu cucu saya tinggal. Mereka tak banyak masa nak bermesra dengan saya. Cucu tak banyak masa nak bermesra. Anak tak banyak nak bermesra. Pasal saya nak bawa cucu dan anak bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Saya nak bawa cucu, isteri dan anak-anak saya bermesra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanamkan rasa rindu kepada Rasulullah, rindu Nabi Allah kepada hati isteri saya, hati anak saya, hati cucu saya. Ini yang saya buat. Saya boleh pilih untuk tidur di rumah, boleh tak ada masalah. Tentang 76 tahun. That is time for me to rest, untuk rehat. Tapi saya pilih tuan-tuan 76 tahun. Tidur dalam kereta tuan-tuan, tidur dalam kereta. Saya ada rumah yang sangat selesa. Minta maaf saya sebut, saya nak sebutkan keselesaan yang saya bagi pada anak-anak saya supaya mudah beribadah, mudah belajar. 7 bilik rumah saya tuan-tuan, 7 aircon. 7 ada water heater, 7 bilik ada water heater. Saudara-saudara, tapi itu bukannya menyebabkan saya kena tinggal rumah, duduk rumah, sembah isteri, sembah anak, sembah cucu. Tidak. Kita gunakan itu semua sebagai alat, means untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cantiknya Islam. Itulah cantiknya kita bekerja itu Islam. Dan saya yakin alladzi walladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tuan-tuan, saya yakin ayat ini di bahagian sedai di Parikunta yang saya wakili menjadi ahli parlimen satu masa dulu. Ayat ini popular sangat tuan-tuan. Jarang ada ustaz yang datang ke sini yang tak sebut ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, tolong agama Allah, bantu agama Allah, tegakkan agama Allah, tingkatkan agama Allah, letakkan agama Allah ke persadanya. Pastikan Allah menetapkan pendirian dan pastikan Allah akan memberi sokongan-dukungan kepada kamu untuk melakukan kerja-kerja menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, pasti Allah tolong saya, pasti Allah tolong isteri saya, pasti Allah tolong anak saya, pasti Allah tolong masyarakat saya, dan akhirnya pasti diharapkan Allah tolong umat Muhammad, termasuk teman-teman di Palestin dan yang di Gaza yang sedang dibom sekarang ni. Tentera Yahudi sedang masuk kawasan Gaza sekarang, sedang melintasi garisan mewah, masuk nak mengebom, masuk nak belah semua bangunan-bangunan itu dengan kereta kebal mereka. Ribu-ribu mati tuan-tuan, ribu-ribu mati. Setengahnya lari ke Rafah, lari ke sepadan Egypt, bawa anak, dukung anak, masa dukung hidup, dalam dukung mati, anak mati tuan, mati, dalam dukungan mati. Ini yang berlaku di Palestin sekarang. Saudara-saudara, jadi kita kena hidupkan Islam, kena hidupkan Palestin, kena hidupkan perjuangan. Kita ni di bahagian Serai ini, tuan-tuan semua ada. Orang Palestin tak semua ada, orang Palestin tak semua ada kereta. Kereta ni tuan-tuan luxury bagi mereka. Orang Palestin tak semua ada mutu tu luxury bagi mereka, mewah bagi mereka. Orang Palestin tak tentunya ada gerai, ada basikal. Tanah tak ada basikal. Miskin, ditindas.
Tapi mereka bekerja untuk agama, mereka berjuang untuk agama, mereka mati untuk agama. Kita ada semua dekat sini. Bagi angkat tangan, rumah yang tak ada kereta, angkat tangan. Rumah yang tak ada kereta, angkat tangan. Angkat tangan rumah yang tak ada mutu. Angkat tangan rumah yang tak ada basikal. Persoalannya, apa yang kita gunakan motorkar itu? Untuk apa kita gunakan motosikal itu? Untuk apa kita gunakan basikal itu? Kalau motorkar itu steeringnya tak dipulih, menghadap ke masjid, menghadap ke surau, berbincang dengan orang masjid, orang surau, tak dipulih kepada ini pertumbuhan syariah ini. Saya tak tahu macam mana nak jawab di hadapan Allah. Kamu ada kereta, 2 biji di rumah kamu ada kereta. Kereta kamu tak pernah pergi masjid, kereta kamu tak pernah pergi surau, kereta kamu tak pernah pergi markas, kereta kamu tidak pernah pergi pertubuhan, kereta kamu tidak pernah pergi dewan-dewan, kereta kamu tidak pernah pergi majlis-majlis membesarkan agama, kereta kamu tidak pernah pergi majlis ilmu, kereta kamu tak pernah ambil ustaz, kereta kamu tak pernah hantar ustaz, kereta kamu tidak bawa makanan untuk berjamu ustaz. Macam mana tuan? Ini yang berlaku. Hari Minggu ni apa menantu kita buat? Nak kata datang majlis, mereka tak datang. Nak kata baca Quran rumah, tak baca Quran rumah. Nak kata subuh tadi pergi masjid, tak pergi masjid. Nak katakan baca Quran, tak baca Quran. Apa mereka buat? Inilah yang berlaku. Ini anak kita, anak menantu kita. Tuan-tuan cuba bayangkan. Tuan-tuan ada sini, rasa saya rumah orang sini 4 bilik, 3 bilik. Saya nak tanya soalan puan-puan dan tuan-tuan. Pagi tadi terdengar ke keluar daripada bilik yang pertama, daripada 4 bilik? Keluar tak pagi tadi, sebelum subuh atau selepas subuh? Dengar tak daripada bilik itu bacaan Al-Quran? Sekarang bilik yang kedua. Tadi bilik yang pertama anak laki-laki, bilik yang kedua anak perempuan. 2 anak perempuan share satu bilik, bilik yang kedua. Terdengar tak bacaan pagi tadi? Terdengar tak daripada bilik itu keluar bacaan Al-Quran? Pergi balik yang ketiga. Anak laki-laki, anak saudara, anak menakan tumpang seorang duduk dengan anak laki-laki kita bilik yang ketiga. Persoalannya, terdengar tak pagi tadi sebelum atau sesudah subuh baca Al-Quran? Termasuk bilik yang keempat, master bedroom. Siapa master bedroom? Puan-puan sebagai isteri, tuan-tuan sebagai suami. Terdengar tak bacaan Al-Quran pada pagi ini? Kalau tak ada, tuan-tuan, rumah Islam apa namanya? Nabi Muhammad SAW beritahu sahabat, mari kita himpun kayu-kayu api, himpun pelepah-pelepah kurma yang lama-lama, yang sudah kering-kering tu, kita himpun depan masjid ni. Kita himpun, dihimpunkan kayu api, dihimpunkan tuan, pelepah-pelepah kurma sampai membukit di depan masjid. Ditanya kepada Nabi, untuk apa ini wahai Rasulullah? Ini kita nak bakar rumah yang orang-orangnya tidak membaca Quran, yang orang-orangnya mendengar azan tapi mereka tidak menyambut azan di tempat azan diazankan, dan bersembahyang tempat azan diazankan. Bakar rumah dia, bakar dengan orang-orangnya sekali, bakar dengan manusianya sekali. Macam mana kita? Macam mana rumah kita pagi ini? Saya nak tanya perempuan, macam mana rumah pagi ini? Patut dibakar atau tak patut dibakar? Ini sebab kita tinggalkan Islam. Sebab Islam tak nampak cahaya Islam dalam rumah. Di luar rumah tak nampak cahaya Islam, dalam rumah tak nampak cahaya Islam, di dapur tak nampak cahaya Islam, dalam bilik air tak nampak cahaya Islam, dalam bilik tidur tak nampak cahaya Islam, dalam bilik tamu tak nampak cahaya Islam. Macam mana? Sampai waktu tak nampak cahaya Islam. Ada keluarga kita, tuan-tuan dan puan, isteri dan suami dan anak-anak dah kahwin 23 tahun, anak yang pertama 21 tahun, tak pernah sembahyang berjamaah di rumah. Kalau rumah itu jauh atau hujan lebat, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, rumah itu tidak pernah mendirikan jamaah, di mana ayah sendiri menjadi imam. Tak ada. Macam mana? Sedangkan hadis Nabi, kalau kamu ada 2 orang, pastikan seorang daripada kamu menjadi imam dan seorang menjadi makmum. Rumah kita tadi ada 6 orang, termasuk isteri, termasuk suami. Semuanya sudah balik belakang. Patutnya ayah ke depan menjadi imam, 5 orang anak di belakang termasuk isteri menjadi makmum. Tak ada. Tak ada. Ambil halaqah Quran, buka Quran. Isteri buka Quran, anak buka Quran, suami buka Quran, menantu buka Quran, baca. Satu orang baca satu ain, satu orang baca satu ain, satu orang baca satu ain. Satu ain berapa baris Ustaz? Satu ain. Berapa baris satu ain? Lebih kurang.
7-8 baris satu ain. Satu muka surat tu biasanya 2 ain. Tak ada, mana ada? Mana ada halqa Quran? Bila dia bacakan Quran? Suami kita tak pandai baca Quran, tak boleh baca Quran. Isteri kita baca Quran merangkak-rangkak. Daripada kahwin dengan kita sekadar 23 tahun kahwin dengan kita. Tak baik, tak bertambah. Ilmu Quran tidak bertambah. Bacaan yang baik tidak bertambah. Macam mana? Di mana Islam? Tuan-tuan minta maaf lah saya sebut ni. Tuan-tuan saya minta sebut. Saya minta maaf. Tadi kuliah subuh pun lebih kurang sama yang saya sebutkan. Dengan pedas saya sebutkan tu, tapi mereka terima dengan hati positif. Positif. Bagus doktor, bagus. Esok dah bila-bila Dato' kata melintah di kawasan ini, jangan lupa main lagi surau. Surau baru tuan-tuan. Surau baru. Cantik surau dia. Surau baru. Cantik. Lagu masjid. Surau Haji Rafa'i. Surau Haji Rafa'i. Sesuatu yang penting sebenarnya. Balik tadi. Ayat yang saya baca tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Saudara, tidak ada agama yang lain yang lebih sempurna daripada Islam. Bahkan disebut tuan-tuan, bila Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, bila wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bila Al-Quran diturunkan, kitab-kitab suci kepada agama itu malam-malam itu menjadi void. Kitab suci agama lain itu sudah tidak berfungsi sebab Al-Quran itu merangkumi semua sekarang. Tak ada satu pun yang ditinggalkan. Ma farna fi hadzal kitab, tak ada satu pun yang ditinggalkan dalam kitab ini, dalam Al-Quran. Tak ada satu pun yang ditinggalkan. Cerita langit ada dalam Al-Quran, cerita sungai ada dalam Al-Quran, pertemuan di antara ayat yang masin, ayat tawang ada dalam Al-Quran. Hal tentang astronomi, tentang hal-hal pergerakan bintang, bulan, matahari, semua sistem cakrawala ada dalam Quran. Hak dalam bumi ada dalam Quran. Hak hidup hari ini ada dalam Al-Quran. Hak hidup tahun depan ada dalam Al-Quran. Hidup sampai hujung kiamat ada dalam Quran. Hujung sekali di padang mahsyar ada dalam Al-Quran. Syurga ada dalam Al-Quran. Neraka ada dalam Al-Quran. Hak laki-laki ada dalam Al-Quran. Hak perempuan ada dalam Al-Quran. Hak isteri ada dalam Al-Quran. Hak suami ada dalam Al-Quran. Hak ilmu ada dalam Al-Quran. Semua ada, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahu saya. Sebab itu Allah kata, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Today I have perfected your religion. Agama kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita bernasib baik mendapat pegangan agama yang paling sempurna. Apa tuan-tuan nak gambar pada Allah? Menandakan syukur kita, terima kasih kepada Allah. Tanpa kita minta, Allah beri letak dalam riba atas riba kita agama yang paling lengkap. Tanpa kita minta, Allah beri kita agama yang paling lengkap, agama yang paling mulia, agama yang paling hebat. Dalam Al-Quran tak ada agama lain, tak ada umat lain yang disebut sebagai khairul ummah. Hanya umat Islam. Umat Islam disebut dalam Al-Quran the best ummah, the best ummah, khairul ummah. Umat yang terbaik, terbaik. Ataupun disebut umatan wasata. Umatan wasata litakuni syuhada 'ala nas. Umat Islam ini umat pertengahan. Inilah satu umat kerana ada Quran yang dapat membezakan yang hak yang batil. Tuan-tuan dan saya sajalah yang dapat membezakan ini haram, ini halal, ini mubah, ini tidak, ini harus, ini makruh, ini sunat. Islam saja, tuan-tuan. Agama lain, Hindu tidak ada sunat atau makruh, tak ada. Tak ada. Confucianis agama Cina tak ada sunat, makruh, mubah, halal, haram, tak ada. Christian tak ada. Yang ada ialah inna dina indallahi Islam. Agama di sisi kamu ialah Islam. Yang ada ialah Islam. Bayang tuan-tuan, cantiknya halal haram dalam hidup kita, cantiknya makruh dan sunat dalam hidup kita, cantiknya mubah harus dalam kehidupan kita, cantiknya haram dan halal dalam kehidupan kita. Allah, cantik tuan-tuan, orang Islam. Dan cantiknya kita, tuan-tuan, Islam diberikan kita yang menjadikan kita cantik, dan tanpa kita minta Allah jadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, Allah bagi Islam. Nombor dua, Allah letakkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya nak bagi tahu, syukurnya kita. Bukan syukur kerana ada gaji bulanan, itu syukur juga. Bukan kerana syukur isteri yang tiap-tiap 2 tahun melahirkan anak. Ada 9 anak kita. Kahwin baru 18 tahun dah 9 anak. Tiap-tiap 2 tahun, 1 tahun tengah melahirkan anak. Syukur. Anak-anaknya sihat. Tak ada apa. Down syndrome pun tak ada. Tak ada anak kita. Tak ada yang deform. Tak ada yang tak cukup sifat. Tak ada. Bagus. Allah bagi kita. Ada orang tuan-tuan dan puan, anak makin lama kepala makin besar, makin besar. Ada saya tengok tuan-tuan anak umur dah 13 tahun, kepala dah besar ni tuan-tuan, besar ni kepala, ayah dalam kepala. Mak tak boleh pergi mana, ayah tak boleh pergi mana. Kahwin adik pun mak tak boleh pergi. Kahwin anak dia sendiri pun mak tak boleh pergi bertandang ke rumah menantu. Pasal nak jaga anak. Kepala kuih besar. Kita tak ada, alhamdulillah. Saudara, autism, kita tak ada anak autism. Bayang anak autistik tuan-tuan dan puan, umur dah 23 tahun, kita ajak dia keluar makan, pergi dekat restoran, pergi dekat gerai mana-mana kan, dia boleh duduk dekat tempat duduk orang tu dengan anak-anak dia boleh duduk situ tuan-tuan, dia tak duduk dengan mak ayah dia autistik. Dia boleh tumpah makan tu. Kita pun malu-malu Allah bagi tahu ketua keluarga yang dia makan tu. Tak maaf makcik faham ya, minta maaf. Autistik. Kita tak ada anak lagu tu. Kita tak ada suami kita tuan-tuan yang stroke, dah 6 tahun stroke. Ada kawan saya tuan-tuan dulu sama-sama Forum Peradaban Islam dengan saya, Datuk Hashim Yahya namanya. Stroke tuan-tuan, koma. Berapa tahun koma? 5-6 tahun koma. Isteri ni Ustazah Aminah jaga dia. Tak sedar diri tuan-tuan, 5-6 tahun. Kita tak ada. Tapi kenapa tak pergi masjid? Kenapa tak pergi majlis ilmu? Kenapa tak pergi surau? Kenapa tak belajar Quran? Kenapa tak belajar tajwid? Kenapa tak belajar akidah? Kenapa tak belajar syariah? Kenapa tak belajar akhlak? Kenapa tak belajar usuluddin? Kenapa tak belajar fiqh? Kenapa tak belajar tasawuf? Itu ada pada masa sekalian. Yang saya cerita-cerita ni boleh faham kan? Boleh? Tak, cara saya ni boleh faham kan? Bahasa saya ni boleh faham? Okey. Takut tak apa nak faham lah. Saya pun tak pandai. Bahasa orang Bagan Serai ni saya tak pandai. Saya dulu tuan-tuan jadi ahli parlimen, ialah kita banyak keturunan Banjar kan. Saya tak pandai cakap Banjar, tak pandai. Satu lagi tuan-tuan dan puan ni, bila saya diraih, minta maaf saya sebut, bila saya diraihkan sebagai ahli parlimen, mana-mana tebuk saya pergi, mana-mana parlit saya pergi, mana-mana tuan-tuan. Tebuk mana ke Sempang 5 ke Sempang 4 ke, di jamu kita lah tuan-tuan, di jamu. Saya duduk kepala meja tu, main table di jamu. Antara yang dijamu tuan-tuan puan ialah ikan keli kari ada, ikan keli goreng ada, ikan keli bakar pun ada, cicah ayam asam tu. Saya tak makan ikan keli tu. Saya kesian dia, betul-betul raih. Pasal apa tak pakai ikan keli? Bukan ada masalah. Mak saya tak pernah masuk ikan keli dalam rumah. Jadi anak-anak tak pernah sentuh ikan keli. Jadi pasal itu kita tak makan ikan keli. Bukan apa-apa pun, bukan makan mati pun, bukan makan penin ke, tak ada. Tapi pasal kita tidak dilatih. Lidah kita, muak kita tak latih. Ikan saya duduk di kelang ni tepi laut. Bila tepi laut, ikan laut. Ikan darat ni kita tak makan. Ikan patin saya tak pernah makan ikan patin. Tapi bila kita dah ada program-program, pergi ke Taiping, baru di balik Taiping tu tuan, minggu lepas balik Taiping, program di Taiping, bukan Taiping, di Temerloh, di Temerloh, program di Temerloh. Bulan lepas 3-4 hari, 4-5 hari lepas Temerloh, ikan patin, ada depa masak tempoyak lah tuan-tuan. Tapi kita tak biasa makan, tak biasa. Jadi tak apa nak boleh gigit tu. Tapi sedap, nampak sedap. Nampak tu baunya, bau tempoyak tu. Bau dia
Lepas tu sebelah tu buat macam sambal tuan-tuan. Dia tahu petai. Bau petai. Saya pun tak makan petai. Minta maaf lah tuan. Jadi kita pun serba salah dalam majlis. Serba salah kita. Nak raih orang. Saat ni kalau aku makan, aku pening, aku pengsan pula makan petai ni. Tak makan petai. Jering. Dia berjering, dia potong hal-hal tuan-tuan. Hal-hal dia potong tu. Dia goreng lah ke mana ke tuan-tuan. Punya sedap, punya bau jering. Bukan jering yang ambil fresh pokok ni. Jering yang dia simpan di bawah tanah tu, dalam tanah tu. Dia jering apa dia panggil tu? Jering, ada. Bukan jeruk pun. Jering yang dah disimpan, jering lama disimpan macam ditanam tu tuan-tuan. Dah keluar akar-akar tu. Itu tu potong tu. Potong tu. Semalam tuan-tuan 2 hari yang lepas. Macam inilah. Di satu madrasah. Masya Allah tuan-tuan. Kuliah duhanya hari-hari. Hari-hari Ustaz. Kuliah duhanya hari-hari. Ada 60-70 orang tuan-tuan. Memang hari-hari. So dia orang ambil kuliah duha tu, saya ambil. Kemarin dah 2 hari yang lepas kuliah duha di tempat itu. Tuan-tuan di satu madrasah. Alhamdulillah. Dia jamu saya tuan-tuan dan puan. Jamu. Masya Allah tuan-tuan. Ada ini orang Kedah ni, orang Kedah. Jamu nama tuan kari batang pisang. Allah. Saya tak pernah dengar. Saya tahu buah pisang, saya tahu. Buah pisang muda yang jenis-jenis pisang ayam tu dia buat gulai, dia buat masak lemak tu saya tahu. Tapi batang pisang, saya tak boleh gambar batang pisang. Kari batang pisang. Tuan pernah makan ke kari batang pisang? Ada? Sedap? Dia itu special tuan-tuan. Dengarnya kari batang pisang ni kalau majlis kahwin, macam nak kenduri-kenduri tu buat baik-baik. Dia saji kat saya kemarin 2 hari yang lepas. Kari batang pisang, ya Allah. Saya dengar batang pisang pun saya dah gambar dalam kepala saya. Allah, besar mana batang pisang. Jadi saya tak makan tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang tepi tu, dia jelin-jelin saya tu. Jelin. Pasal dia punya kempen sebelum saya duduk makan tu. Ini batang pisang, ini batang pisang, ini batang. Aku cuma coba. Dia tunggu terai. Kalau doktor terai ni, saya yakin. Doktor nak lagi, doktor minta lagi, minta lagi. Doktor nak minta sikit buat balik bagi isteri. Saya pun serba salah lah saya. Ya Allah, macam mana lah aku ni nak mamah batang pisang ni. Tapi apa tuan-tuan? Apa yang disebutkan sambutannya, mesranya, penghormatan yang diberi kepada penceramah, penghormatan yang diberikan kononnya orang yang ada ilmu sedikit. Kita rasa sedih tu, bukan sedih macam mana tuan-tuan? Biar touch tuan-tuan, sedih sambutannya begitu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak cerita Islam, pasal kita nak cerita iman, pasal kita nak cerita taqwa, pasal kita nak cerita ihsan, pasal nak kita kebesaran kepada Allah, pasal nak kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga poin saya tuan-tuan pagi ini. Bila Islam ni ada 3 perkara yang mesti kita tanamkan atas nama kasih syukur kita kepada Allah. Atas nama kasih syukur kepada Allah, 3 perkara. Al-Quran menyebutkan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dia kata apa tuan-tuan? Wahai orang bagan serai, wahai ahli-ahli pertubuhan Isyraqiyah, pertama, sayangi Allah, sayanglah Allah, sayangi Allah. Bagi tahu anak kita, wahai anakku, sayangilah Allah. Bagi tahu isteri kita, wahai isteriku, sayangilah Allah. Bagi tahu jiran tetangga kita, mat, sayangilah Allah. Bagi tahu teman-teman sekerja dengan kita, sayangilah Allah. Bagi tahu umat, sayangilah Allah. Saudara, dendangkan lagu sayangi Allah di rumah. Subuh, sebelum subuh, sayangi Allah. Sahut, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sahur. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Kalau kita tak sahur, kita tak pergi masjid, tak pergi surau, tidur di rumah, terus tidur, artinya kita tak hirau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambil cakna Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambil pusing Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, maha maknanya beyond comparison. Maha maknanya incomparability, tak boleh di-compare, tak boleh dibanding. Itu Allah, itu sifat Allah. Maha, Allah Maha besar. Panggil lagi subuh-subuh tadi tuan-tuan, pukul 5.50 tadi. Sambung lagi, panggil lagi. Hayya 'alas salat. Marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat, mari kepada salat, mari kepada salat. Anak laki-laki kita terus tidur, menantu kita tidur, suami kita tidur, kita pun tidur pagi tadi. Jaga-jaga pukul 7.30. Teringat nak pergi majlis hari ini pukul 9. Dengarnya ada Hasan Ali mai daripada Kuala Lumpur pun nak pergi. Subuh tadi tak semayang. Bayar. Subuh tadi tak baca Quran. Subuh tadi tak pergi masjid. Subuh tadi tidak bersemayang di belakang imam. Subuh tadi tak jawab amin imam, kita pun amin sama. Subuh tadi tidak zikir dengan imam. Subuh tadi tidak berdoa mengaminkan apa yang doa yang dibaca oleh imam. Subuh tadi tuan imam sampai teriak mengaminkan tentang mendoakan Palestin. Kita tak ada di situ, kita tak ada di situ. Inilah as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Macam mana? Pagi-pagi ini tak ada dalam dunia itu, tak ada dalam dunia. According to the time zone, the dunia is rotating kan. Allahu Akbar itu satu dunia atau gila-gila. Hari ni turn Malaysia, esok turn Jepun, lepas ni turn apa? Tiap-tiap waktu, tiap-tiap 1 jam. Lepas tu turn Amerika, lepas tu turn Kanada, lepas tu turn Latin America, lepas tu turn Arab, lepas turn Arab tu turn India, lepas turn India turn Malaysia. Pusing tuan, Allahu Akbar. According to the respective time zone, dia ada time zone dia. Saudara, hebatnya Islam ni. Tuan-tuan baca astronaut. Astronaut ni maknanya angkasawan. Tahu kan astronauts. Angkasawan ni yang bukan Islam ni naik kapal angkasa, duduk di stesen angkasa. Ada yang duduk 6 bulan, ada yang duduk sampai 2 tahun tuan-tuan, tak turun-turun ke bumi tuan-tuan buat namanya stesen angkasa. Yang naik tu pusing. Tuan-tuan nak tahu di malam hari dunia ni segelap-gelapnya. Ini daripada astronot, daripada angkasawan kata. Dunia segelap-gelapnya tuan-tuan, tapi ada satu cahaya. Yang astronot ni nampak, 6 astronot nampak, 4 astronot nampak, 2 astronot 2 nampak. Satu cahaya dalam kegelapan malam dunia ni, satu cahaya itu terus menuju kepada Baitullah. La haula. Cahaya itu menerangi Baitullahul Haram. Apa dia Baitullah? Qiblat kita. Apa itu Baitullah? Orang pusing tawaf 24 jam sampai hari kiamat. Tak pernah ada Baitullah tidak ditawafi sampai hari kiamat. Itu angkasawan nampak satu cahaya, yang lain semua gelap dunia, segelap-gelapnya. Tapi ada satu cahaya terus menuju kepada Baitullahul Haram. Kiblat kita bukan kiblat orang Kristian. Kiblat kita bukan kiblat orang Hindu. Kiblat kita bukan kiblat orang Confucianism. Kiblat kita bukan kiblat orang Yahudi. Kiblat kita bukan kiblat orang Majusi, tapi kiblat orang Bagan Serai. Kiblat ahli pertubuhan Isyraqiyah. Betul.
Tuan kita. Tuan tak rasa, tak rasa ke dunia yang gelap, tiba-tiba ada satu cahaya tembus pergi kepada Baitullah, kiblat kita pernah bertawaf di situ, tuan pernah bertawaf di situ. Tak terasa ke hati kita, tuan? Hebatnya agama Allah, hebatnya Baitullah, hebatnya orang Islam. Tak terasa ke kita? Kalau tak terasa juga, tuan-tuan, tak ada iman di kalangan kita. Tak ada sekumit iman dalam diri kita. Saudara, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kasih Allah nombor 2, sayangi Rasul. Nombor 2, sayangi siapa? Tak dengar? Nombor 2, sayangi Rasul. Lagu mana kita bayangkan Rasul? Lagi 4 bulan, tuan-tuan. 3 bulan, 4 bulan lagi. 3 bulan kot ya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Anak-anak kita yang ada di rumah, yang besar sekali umur 27, yang kecil sekali umur 14, tak pernah sekali pun duduk dalam satu majlis 1 jam setengah di mana ustaz bersyarah daripada awal hingga akhir, tajuknya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Ada isteri-isteri tak pernah sekali pun mendengar cara Isra Mi'raj secara penuh 1 jam setengah daripada seorang ustaz atau seorang ustazah, sebab suaminya tidak membawa isteri itu datang ke tempat cara itu disampaikan. Macam mana suami-suami? Tuan-tuan, bagi tahu saya. Ambil sembahyang, tuan-tuan, sembahyang ya. Saya ni 31 hari bulan. Esok 30 kan? Esok Senayan 30. 31 hari Selasa, saya berjumpa dengan 250 orang nanti Muslimat di Bandar Tun Hussein On. Bandar Tun Hussein On di Ceras, Kuala Lumpur, minta saya cerita tentang tahsin salat. Tahu tak tahsin salat? Apa dia tahsin? Apa dia tahsin? Memperelok, memperbaiki salat. Saya nak tanya puan-puan dan tuan-tuan, berapa orang yang sudah mengikuti program 1 hari daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang? Tajuknya tahsin salat, memperbaiki salat. Kalau tak ada, lagu mana? Tahukah tuan-tuan namanya rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li dalam salat? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Kalau tak tahu, salat lagu mana? Salat apa kita ni? Salat apa kita ni? Ambil rukun qauli, rukun yang disebut dengan lidah. Kan? Apa dia? Fatihah disebut dengan lidah. Saya nak tanya puan-puan kat sini. Puan-puan dah kahwin 30 tahun. Pernah tak suami menyemak bacaan Fatihah puan-puan sebagai isteri? Semak bacaan Fatihah. Saya tanya suami kat sini. Pernah tak puan-tuan menyemak bacaan Fatihah isteri, sebab isteri semayang, isteri solat, bacaannya secara sirri. Sir dalam hati. Orang laki-laki jahar. Orang laki-laki kuat sikit, dengar sikit kita dengar. Orang perempuan tak boleh dengar. Jadi mana kita tahu isteri kita boleh baca Fatihah, tak boleh baca Fatihah? Fatihah itu rukun, Fatihah itu syarat sah. Kalau isteri kita baca Fatihahnya tak betul, sebutannya tak betul, makhrajnya tak betul, tajwidnya tak betul, suaminya akan ditanya oleh Allah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Suaminya akan ditanya oleh Allah. Saudara, kalaulah baca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi tuan-tuan, subuh tadi di surau Ar-Rafa'i tadi, imam dia tuan-tuan first class, imam dia tuan-tuan. Seorang guru, tuan-tuan, seorang guru daripada Johor berpindah kemari mengajar di sekolah. Dia mengajar sekolah menengah, tuan-tuan, mengajar pengajian Islam. Allah, namanya Ustaz Nasrul. Pagi tadi saya tak kenal dia. Bacaan first class, tuan-tuan. Sampai balik, sampai datang kemari ni, saya ada seorang Bilal ni, nama dia Syukri, tuan-tuan. Antara Bilal yang terbaik di Malaysia ni, tuan-tuan. Kita cerita imam tadi.
Dalam perjalanan tadi tuan-tuan, daripada Balik Buntak tadi kemari ni, kita cerita imam tu tadi macam mana bacaan dia. Perfect. Tuan-tuan, bacaannya perfect, makhrajnya perfect, tajwidnya perfect, taranumnya perfect. Oh. Ustaz Nasrul namanya. Saya tanya kepada jemaah itu, begitulah bacaan imam yang perfect. Kalau dia baca lagi tuan-tuan, saya boleh teriak lah. Bacaan tu kita boleh teriak, boleh. Ayat mata kita boleh lenang tuan-tuan. Dengar punya bacaan, punya merdunya, alunannya, makhrajnya, tajwidnya, perfectnya. Saya tanya tadi orang kat situ, jemaah tu, ramai juga pagi tadi tuan-tuan. Surau ramai tuan-tuan. Walaupun dia bagi tahu semalam, baru satu malam saja announcement dia bagi tahu saya nak datang kuliah subuh. Tuan-tuan nampak, saya tanya dia. Begitulah bacaan imam surau ini. Dia cikgu, tapi dia bersedia untuk menjadi imam di surau ini. Dia mengimamkan surau ini dengan bacaan yang begitu baik. Saya nak tanya, siapa di antara tuan-tuan bawa isteri, bawa anak, ambil masa ustaz ni 15 minit untuk semak tasmi' Fatihah, tasmi' bacaan Fatihah? Tak ada tuan-tuan. Tak ada seorang pun. Macam mana? Macam mana? Apa kita ni? Apa sombong sangat kita ni? Apa bongkak sangat kita ni? Apa arrogant sangat kita ni? Tak mau. Sombong, kita ego. Ustaz muda, aku dah 70 tahun. Ustaz umur berapa? Umur 31 tahun. Aku dah baca Fatihah dah berapa puluh tahun. Ustaz baru baca Fatihah. Aku dah lama. Yelah, isteri aku pun tak faham baca Fatihah dan sebagainya. Tapi aku suami dia. Apa hang nak sibuk-sibuk? Dia isteri aku, bukan isteri hang. Betul ya tuan-tuan. Macam itu jawapan setengah daripada kita. Jawapan lagu tu ego namanya. Ego tak boleh mati berjumpa Allah. Ego tak boleh masuk syurga. Ego tak boleh terbebas daripada seksa kubur. Ego tak boleh tuan-tuan, tak boleh dinaun di bawah arasy masa berada di padang mahsyar. Kita nak di padang mahsyar, kita berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat apa dah ni tuan-tuan? Dah masak ke? 10.30 dah. Dah. Ha? Macam mana? Ha? Tak, macam mana? Dia nak berhenti pukul apa? Saya nak tanya, nak berhenti pukul apa? Saya tanya aja, nak berhenti pukul apa? Ha? Kalau 11, Ustaz sambung aja lah. Saya nak balik Kuala Lumpur ni, lepas ni terus balik Kuala Lumpur. Lah ni jam saya menunjukkan pukul 10.30. 10.31. Kan eh? Kita lagi 15 minit boleh kan? Boleh? 15 minit boleh? Tahan. Tak lenguh duduk. Pinggang tak rasa. Tak ada. Lutut okey, segar. Tadi yang pertama tuan-tuan, ahabba ilaikum minallah, sayang Allah. Yang kedua, warsul. Yang ketiga, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Jihad di jalan Allah. Nampak bendera pasti itu tuan-tuan. Mereka bagi nyawa mereka untuk agama Allah. Mereka bagi nyawa mereka. Sahabat-sahabat Nabi bagi nyawa mereka. Orang bagai serai bagi apa tuan-tuan? Palestin ni. Ubah tak ada di Palestin. Kereta mayat tak ada di Palestin. Kain kafan tak ada di Palestin. Bergelimpangan mayat tuan-tuan, ribu-ribu bergelimpangan. Tak tahu nak tanam di mana, tak tahu nak tanam di bumi mana tuan-tuan. Kita bagi apa? Ada antara orang tak keluar satu sen pun lagi. Tak doa pun. Kata tak keluar satu sen pun tak keluar, tapi doa, tuan-tuan, doa. Doa Allahumma badil syamlahu. Doa tuan-tuan. Saudara, doa pun tak ada. Macam mana? Macam mana kita nak menghadap Allah? Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Bila Allah tanya peristiwa Palestin 7 hari bulan Oktober sampailah ni,
dibom hari-hari. Kita kebal dah masuk Gaza lah ni. Ribu mati. Ada ibu-ibu tuan-tuan yang nak berpindah ke Rafah sepanjang ke Egypt. Tuan-tuan, tanggung anak. Masa mula-mula tanggung anak tu, hidup anak tu. Masa tanggung anak, mati anak. Dalam perjalanan tu, mati anak tu. Kita nak pulak RM1 punya susah. Suami kita tak cerita pun. Berapa orang suami cerita sejak 7 Oktober sampai lah ni? Berapa suami yang cerita? Berapa pak yang cerita mengenai penderitaan teman-teman orang Islam di Palestin? Kalau tak ada, nak cerita apa tentang Islam apa kita ni? Islam apa? Berjihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak tegakkan agama, di rumah mesti tegak agama Allah. Pagi-pagi mesti bangun sembahyang subuh, sebelum subuh tahajud, semuanya mesti tahajud. Semua mesti tahajud. Hadis menunjukkan sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang malamlah, bertahajudlah walaupun kamu sanggup melakukan hanya 1 rakaat. Buatlah walaupun 1 rakaat. Kita tahajud pagi tadi, saya nak tahajud, tuan-tuan jawab sendiri saja. Kita tahajud pagi tadi. Kita sembahyang taubat pagi tadi. Kita sembahyang hajat pagi tadi. Kita sembahyang witir pagi tadi. Kalau tak ada umur dah 60, tak ada tahajud lagi. Umur dah 62, tak ada sembahyang taubat lagi. Macam mana tuan-tuan, macam mana? Nabi bagi tahu para sahabat, orang Muhajirin, orang Ansar, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Kata Nabi, hendaklah kamu sembahyang tahajud, hendaklah kamu sembahyang malam, setiap malam, dalam keadaan orang lain semuanya tidur nyenyak. Apalagi kata hadis tu, tadkhulul jannata bi salam, masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Tahajud, syurga, sejahtera. Tuan-tuan, tahajud, syurga, sejahtera. Witir, syurga, sejahtera. Sembahyang taubat, syurga, sejahtera. Inilah kekuatan Islam. Kalau rumah kita, tuan-tuan, dah 30 tahun tak ada orang yang tegak rumah tu sembahyang tahajud, bayang. Anak menantu kita dah kahwin, anak dah 3 orang, tak pernah bertahajud. Satu hadis mengatakan, tuan, bangun seorang isteri, ini hadis, menggerakkan isterinya pada 1/3 malam yang terakhir, mulai daripada pukul 4 pagi, gerakkan isteri. Jika isteri sukar nak bangun, enggan nak bangun, kata hadis kata apa? Ambil ayak, lepas tu apa dia? Percikkan ke muka isteri ayak itu, percikkan muka isteri. Bangun seorang isteri yang menggerakkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun, lewat bangun, malas bangun, ambil ayak, percikkan ayak ke mukanya, maka kedua-duanya bangun. Ketika itu malaikat mencatatkan kedua-duanya, dirakamkan di buku, ditunjuk di depan Allah. Apa dia? Wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Mereka dikatakan sebagai laki-laki yang mengingat Allah dan perempuan yang mengingat Allah. Wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Laki-laki yang banyak mengingati Allah dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Laki-laki yang banyak mengingati Allah dan perempuan banyak mengingati Allah, inilah salah satu nama ahli syurga. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa nama ahli syurga antaranya? Saya sebut banyak tadi, tapi antara yang disebut ialah nama ahli syurga itu az-zakirin waz-zakirat. Laki-laki yang banyak ingat Allah, perempuan yang banyak ingat Allah, terutama mengingat Allah melalui amalan-amalan tahajud di malam hari. Saudara yang berhati sekalian, akhirnya bila kita
disebut berjihad di jalan Allah. Saudara, mari kita jadikan diri kita, anak kita, suami kita, tangan kita laju untuk infak, laju untuk menderma, laju untuk menderma, laju untuk menderma. Tak ada satu orang pun di Pekarserahan yang tak boleh menderma. Kita derma hari Jumaat RM1, satu bulan RM4, gaji RM4,000. Bagi masjid satu bulan RM4, satu minggu RM1. Betul tuan, RM1 pun kadang-kadang bagi, kadang tak bagi. Kadang-kadang bagi, kadang tak bagi, RM1. Sekarang ni tuan-tuan, bila tabung berjalan tu, bunyi lagi ting, ting, ting. Allah, ada ting-ting lagi. 2 kupang, 5 kupang. Tuan-tuan kalau pergi makan, tiba-tiba duit RM1 terjatuh, orang bagi tahu, tuan dah start mutu dah jauh dah. Duit RM1 tuan-tuan, duit RM1 tadi tinggal. Tuan-tuan pusing belakang ke ambil RM1? Tak ada. Itulah nilai RM1 tu. RM1 boleh pergi apa lah ni? Lalu tuan-tuan perempuan pergi pasar, pergi market kan Untuk family ada 6 orang, masuk rumah ayah 2 orang, 8 orang. 2 minggu sekali kita belanja. Agak berapa ratus tu tuan? Berapa ratus? Paling tidaknya RM300. Paling tidaknya. Bayar. Apa yang kita bagi pada Islam? Kita bagi kepada perut kita, kita bagi kepada lidah kita, kita bagi kepada tengorok kita, kita bagi kepada tuan-tuan, kita nafsu makan kita. Itu dia. Kita tidak bagi pada Islam, kita tak bagi pada perjuangan Islam. Ada surau yang saya pergi tuan-tuan, surau tu tak siap, 7 tahun tak siap tuan-tuan. Surau mereka memerlukan belanja sebanyak RM780,000. 7 tahun, 6 tahun tak siap, 6 tahun tak siap. Kesian. 6 tahun tak siap. Kelilingnya guru, kelilingnya kerani besar. 780,000 saja. 6 tahun surau tu tak siap. Apa nak jadi kita ni? Ni pun alhamdulillah, mujoklah ada kipas tu. Bagus ni. Tadi yang surau kecil, surau tu ada kipas lagu ni. InsyaAllah. Jadi apa yang saya sebutkan tuan-tuan, tiap-tiap orang itu akan ditanya oleh Allah, apa kamu lakukan untuk agama? Satu soalan nanti tuan-tuan di akhirat dikubur nanti, wa madinuka, apa agama kamu? Bila ditanya wa madinuka, apa agama kamu? Kita kena jawab, al-islamu dini, Islam itu agamaku. Antaranya, apa sumbangan kamu kepada Islam? Apa sumbangan kamu kepada perjuangan Islam? Apa sumbangan kamu kepada pertumbuhan Islam? Apa sumbangan kamu kepada pergerakan Islam? Apa sumbangan kamu kepada majlis ilmu Islam? Apa sumbangan kamu kepada pertumbuhan Isyraqiyah ini yang membawa mesej Islam? Apa sumbangan kamu? Saudara yang dimuliakan sekalian, saya nak mengakhirkan. Saya nak mengakhirkan 5 perkara. Pertama, marilah kita hidup dan mati bersama Islam. Marilah kita hidup, lagi apa dia? Hidup dan mati bersama Islam. Macam mana hidup dan mati bersama Islam? Wa mahyaya, lagi apa dia? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Untuk Allah artinya untuk Islam. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku adalah untuk agama Allah, adalah untuk Allah. Bagi tahu anak kita, bagi tahu suami, bagi tahu anak. Apa jadi pok-pok lah ni, hilang semangat. Pok-pok yang ini hilang matlamat. Pok-pok hari ini hilang kekuatan. Pok-pok hari ini tak ada kekuatan nak nasihat isteri, tak ada kekuatan nak nasihat anak, takut nak nasihat anak, malu nak nasihat menantu. Jangan.
Islam ini prinsip dia basyira wa nadhira. Bagi tahu anak, bagi tahu menantu, bagi tahu jiran, bagi tahu sahabat. Basyir, beri khabar gembira kepada mereka. Nadhir, bagi ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Artinya syurga kena cerita, neraka kena cerita dengan mereka, kena cerita dengan anak-anak. Basyira wa nadhira. Nombor dua, bila kita hidup dan mati bersama Islam, cerita hidup dulu. Cerita hidup, kita kena struktur balik rumah kita. Kita kena letakkan balik matlamat rumah kita. Kita kena susun balik rumah kita. Susun waktu subuhnya sebelum subuh dengan tahajud. Susun waktu pagi ke masjid. Susun waktu duhanya. Susun waktu ke office. Susun balik masak ke rumah, isteri masak. Susun waktu makan. Susun waktu petang. Susun waktu malam. Susun waktu tidur. Susun waktu bangun pagi. Susun waktu tahajud. Susun. We have got to rearrange our respective family. We have got to restructure, re-engineering proses itu untuk keluarga kita. Kalau tidak, kita dengar ni balik begitulah, esok datang begitu juga, sembahyang tak juga, dan tahajud tak juga buat, derma tak juga bagi, infak tak juga buat, ilmu tak juga ambil, majlis ilmu tak juga pi, ustaz juga tidak jumpa, orang alim kita tak jumpa, orang alim tak bawa ke rumah, ustaz tak datang ke rumah. Okey, nombor dua kan? Tadi nombor satu. Nombor dua, bila kita cerita hidup. Saya kata tadi, dah nombor dua dah. Maknanya, diri, rumah, keluarga kena disusun semula. Hak tak semayang, bagi semayang. Hak lewat semayang, kena semayang pada waktunya. Hak tak ke masjid, kena pergi masjid. Kan? Hak tak tahajud, kena tahajud. Tak baca Quran, kena baca Quran. Hak tak belajar Quran, pergi belajar Quran. Hak tak jumpa ustaz, kena jumpa ustaz. Hak tak jumpa orang alim, kena jumpa orang alim. Hak tak minta doa, kena berdoa kepada Allah. Ini namanya susun semula. Nombor tiga, masih dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan, ya. Nombor tiga ni, kita bertanggungjawab agama, isteri, anak-anak dan seluruh keluarga. Kita bertanggungjawab penuh. Allah akan tanya kita. Tuan. Tetap satu soalan kubur, ada 6 soalan kubur. Dan kali saya main tuan, saya nak bagi ni 6 soalan kubur ni. Allah tanya kita. Dan kita bertanggungjawab penuh kepada ahli keluarga kita. Suami-suami dekat sini, ayah-ayah dekat sini, you are fully responsible for your wife, for your children, for your family. You are. Tuan-tuan, bertanggungjawab penuh. Anak perempuan yang tak semayang, anak perempuan yang tak jaga aurat, anak perempuan yang tak tutup aurat, pak-paknya akan ditanya selagi anak perempuan itu belum bernikah lagi. Bila sudah bernikah, tanggungjawab itu diserahkan kepada suami, kepada perempuan itu. Yang keempat, ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak berjaya hidup dunia kamu untuk Islam ini, kuncinya ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu dengan Islam, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat, yang tuan-tuan mahu, yang saya mahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagu mana nak dapat? Kuncinya adalah ilmu. Ilmu terbagi kepada dua, sikit-sikit saja. Satunya namanya ilmu akli, satu lagi ilmu apa? Satu ilmu akli, satu lagi ilmu naqli. Akli, A-Q-L-I, naqli, N-A-Q-L-I, naqli, ilmu akli, naqli. Akli, ilmu dunia. Naqli, ilmu akhirat. Saudara, kita sudah banyak ilmu dunia, tapi kita belum lagi
mengisi tabung ilmu dalam kepala kita, ilmu akhirat kita tak isi lagi. Akidah, ilmu akidah tak diisi, ilmu syariat tidak diisi, ilmu akhlak tidak diisi, ilmu Quran tidak diisi, ilmu hadis tidak diisi, ilmu tasawuf tidak diisi, ilmu keluarga tidak diisi, ilmu muamalat tidak diisi, ilmu munakahat tidak diisi. Banyak. Yang kelima kan, oleh kerana banyak yang perlu dilakukan, oleh kerana banyak, maka kita tak boleh buang masa. Tuan-tuan akan mati, perempuan akan mati. Jangan buang masa. Ustaz tolong pergi kepada kalkulator, terus pergi kalkulator ya. Saya nak bagi tahu sikit aja tentang sembahyang yang tidak diqada, solat yang tertinggal yang tidak di, solat yang tinggal, takut nak sebut, solat yang tidak, yang tertinggal yang tidak di, yang tidak diqada. Okey, mula-mula 5 kali 7. Satu hari 5 waktu, 7 hari berapa waktu? 35 waktu. Betul? 35 waktu. Okey. 35 waktu satu hari. Satu bulan kali 30. Berapa? 570. 550. 1050. Betul. Satu bulan. Senang aja. Satu hari 5 waktu, satu bulan 30 hari, 5 kali 30 150 waktu lah. Satu bulan. Betul? 150 waktu satu bulan. Jadikan tahun kali 12. 150 tu jadi 12 kali 12. Berapa? 150 kali 12. 150 kali 12. Berapa tuan-tuan? 150 kali 12. 150 tinggal sembahyang yang tak diqada dalam satu bulan kan. Untuk jadikan tahun kali 12, jadi satu tahun berapa kali? Berapa? 1800. 1800 sembahyang yang tidak diqada dalam satu tahun. Dengar ni tuan-tuan, dalam satu tahun. Kali 20 tahun. 20 tahun tak qada salat. 20 tahun. Sekarang umur dia 62 tahun. Maknanya tuan-tuan, daripada umur akhir balik sampai 20 tahun dia tak qada, dia tak sembahyang, dia tak qada, belum qada lagi. Berapa jawabnya? Tadi 1800. 1800 kali 2, 20, 36,000, betul tak? Betul. 36,000 solat yang tidak diqada. Tuan dengar ni, takut ni tuan ni. Apa hukum qada? Bagi tahu tuan, ada ulama kat sini, apa hukum qada? Apa hukum qada? Tuan, ustaz, tuan bagi tahu saya. Apa hukum qada? Wajib fardu. Wajib. Hingga kan qada ni tuan-tuan, dalam dunia ni ada sembahyang di waktu tahrim namanya. Waktu tahrim, waktu yang haram sembahyang. Bila dia? Lepas subuh, lepas asar. Tapi atas nama qada boleh sembahyang di waktu tahrim. Sembahyang lain tak boleh buat. Qada boleh buat. Mak mengatakan pentingnya qada. Apa jadi kalau tak ada qada? Tuan-tuan jawab di depan Allah. Tuan-tuan masih sihat tapi tak qada, masih boleh berjalan tapi tak boleh qada, masih boleh pakai baju dengan smart-smart tapi tak qada, masih ada duit tapi tak qada, masih duduk kedai-kedai kita gebang-gebang tapi tak qada, masih pergi main dam lagi dekat apa gerai-gerai main dam daripada pagi sampai petang main dam. Hari itu dia dah 13 kali haji dah, haji dam aja dia. Tapi dia tak qada lagi. Baik. Apa nak jadi tak qada ni? Sembahyang tak qada. Sebab itu apa yang saya kata, jangan buang masa tuan-tuan, jangan buang masa. Sebab itu Hasan Ali hari ini hari Minggu, dia tidak ada di Taman Tun Dr. Ismail. Dia ada di sini ni, di Bagan Serai ni. Dia tak duduk-duduk, dia tak sembang-sembang. Dia ada bagi ceramah ni. Bagus ni teman-teman datang pagi-pagi ni, alhamdulillah raikan saya ni. Tak ada masa.
Saya tak pernah tengok televisyen. Saya tengok televisyen, saya tengok berita saja. Berita saya tengok CNN dengan BBC, CNN dengan BBC. Yang lain saya tak tengok. Tak pernah saya tengok cerita Hindustan. Tak pernah saya tengok cerita drama-drama daripada Korea. Tak pernah lagi, tak pernah. Jangan. Saya ada pergi satu rumah, tuan-tuan. Rumah tu ada mak dia menumpang. Ayah dia dah meninggal, tumpang rumah anak. Saya pergi, tuan-tuan, dekat-dekat nak pergi maghrib, dah pergi rumah dia. Dia ajak sangat pergi rumah dia. Tengok satu nenek, mak dia dah tua, tuan-tuan, umur 79 tahun. Tengok TV daripada pagi sampai tengah hari sampai petang, tuan-tuan. Nenek ni tengok TV. Habis drama pergi drama, habis drama TV 1 pergi TV 2, habis TV 2 pergi TV 3, habis TV 3 pergi Astro, habis pergi Astro pergi. Kesian, tuan-tuan, kesian. Memang kesian. Ni tuan-tuan ni. Janganlah. Drama apa? Kita nak cerita drama ni, drama alam kubur. Alam kubur punya drama. Kita nak cerita drama ni pada masyarakat. Tak payah tengok dah. Tak payah dah. Tak ada rugi apa pun. Saya tak tengok. Tak rugi apa. Ilmu saya insyaAllah lah, tuan-tuan. Ilmu sains saya ada. Ilmu chemistry saya ada, ilmu fizik saya ada, ilmu alam saya ada, ilmu sejarah saya ada, insyaAllah. Ilmu hadis sikit ada, ilmu Quran sikit ada, ilmu agama sikit ada. Walaupun saya tak tengok TV, tapi saya bergantung kepada ini. Inilah puncanya. Inilah yang bantu banyaknya. Quran daripada sini, hadis daripada sini, ulama daripada sini. Saudara yang sekalian, akhirnya kita kena banyak berdoa. Doa seorang isteri, dalam doanya tidak menyebut nama suaminya. Doa itu tidak diangkat ke langit oleh malaikat. Doa seorang anak yang dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya. Doa anak itu tidak diangkat ke langit oleh malaikat. Doalah mak. Tengok perempuan ni, mak dah mati. Mak saya dah mati 20 tahun yang lalu. Mak tunggu, tuan-tuan. Ulama kata hari petang Jumaat, hari Khamis petang Jumaat tu, roh-roh yang ada tu di alam barzah akan bangun. Mereka angkat tangan menghadap kiblat sampai teriak, tuan-tuan, teriak merintih, mana doa anakku ya Allah, mana doa anakku, aku dah mati 30 tahun tak ada doa anakku, mana doa anakku, mana doa anakku. Cuba balik tanya anak perempuan ni. Lepas tu tuan-tuan telefon saya pun boleh. Nanti dapatkan. Tuan-tuan dapatkan nombor telefon saya. Tuan dapatkan nombor telefon saya nanti. Ni. Dapatkan nombor telefon saya. Tuan-tuan telefon saya. Tanya anak kita balik nanti. Waktu makan tengah hari semuanya ada di rumah. Dengan suami, dengan anak kita, dengan isteri, dengan anak semua sekali. Bagi tahu anak yang 3 orang di rumah. Anak yang sudah akil balik. Katakanlah anak tu 2 perempuan, 1 laki-laki. Ita, Ima, yang laki-laki tu Lan. Lan tu mungkin Ruslan. Bagi tahu Ita, Ima, Ruslan. Depan mak, depan ayah ni, ayah nak dengar, mak nak dengar. Macam mana bunyi doa kepada ibu dan ayah nanti yang telah pergi bertemu dengan Allah, ibu dan ayah yang sudah berada di alam barzah. Kamu 3 orang nak doa lah ke mana? Macam mana bunyi doa ni? Tonton telefon saya nanti. Siapa antara anak tu yang boleh baca doa itu? Doanya Allahumma ighfirli dhunubi. Allahumma ighfirli dhunubi. Apa lagi? Walidaina kama rabbayani shaghira. Saudara, tolong Allahumma ighfir dhunubi. Itu Rabbana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan mak kita, jaga mak kita, kasih mak kita macam mak dan ayah kasih kita waktu kita kecil-kecil dulu. Rabbirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin anak kita tak boleh baca doa ini. Mati anak ada, semua hantar ke kubur, semua hantar.
saudara mara hantar, sahabat-sahabat hantar, kereta dia hantar, medal-medal dia hantar, jawatan dia hantar, gelaran-gelaran dia hantar ke kubur. Bila sudah di ke bumi, semuanya balik, tak ada satu yang nak ikut jenazah. Yang ikut jenazah di alam kubur 3 perkara. Pertama, amal jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, doa anak yang saleh, anak yang soleh. Macam mana tuan? Cuba gambarkan muka anak-anak kita ni. Hak mana yang nak berdoa tu, hak mana? Hak mana yang nak baca doa macam saya baca tadi? Hak mana tuan? Inilah yang kita kena fikir. Sebab itu kita akan ambil Islam ini sebagai alat yang akan dapat membantu kita untuk hidup, dan sebagai alat yang akan membantu kita menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Penyelesaiannya ialah Islam. Okey tuan-tuan, di belakang sana ada kad saya ini. Dapatkan kad ini. Kad ini, muka pertama tu nama saya, nombor telefon saya. Di belakang ini ada 6 media sosial. 6 media sosial. Saya berdakwah 2 cara. Satu yang face to face, macam ni, face to face di masjid di surau. Satu lagi online, Islam online oleh Datuk Dr. Hassan Ali. Hari-hari ada posting baru, upload baru, syarahan baru, kuliah baru, tausiah baru, tazkirah baru. Hari-hari. Saudara minta anak, adik, abang, kakak, tuan-tuan ambil ni nanti, tuan-tuan screenshot. Tahu screenshot? Tahu tak screenshot? Screenshot. Ambil gambar ni. Sebab adik, abang, kakak, saudara mara, sahabat-sahabat satu sekolah, sahabat-sahabat satu universiti, sahabat-sahabat satu tempat kerja. Buat ni. Satu sebaran ini tuan-tuan akan dapat nanti insya-Allah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai dakwah tuan-tuan. Usaha agama kepada tuan-tuan. Jadi siapa yang dapat ni dia boleh pergi ni. Saya bagi user ID ada 6. Dalam ni kita ada Telegram, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada Twitter. Free tuan-tuan, free. Dia tengok ni, dia tengok saya hari-hari, tiap-tiap minit dia boleh tengok. Free. Tak bayar sebit pun tuan-tuan. Bagilah anak-anak kita peluang tengok. Kalau dia tak memahami majlis ilmu macam ni, dalam telefon dia ada majlis ilmu. Kalau dia tak berminat nak datang surau masjid, dalam telefon dia ada syarahan surau dan masjid. Hassan Ali tuan-tuan, Datuk Dr. Hassan Ali. Dapatkan nanti. Dapat tuan-tuan, make sure you do screenshot dan sebarkan. Kalau tak tahu nak buat screenshot, tanya anak kita lagu mana nak buat screenshot. Nombor 2. Di luar sana ada 3 buku. Saya dah tulis 40 buah buku. Saya sudah tulis 40 buah buku. Ini buku yang terakhir. 3 buku ni mungkin yang terakhir, mungkin saya tak tulis lagi dah. Umur dah 76 tahun, mungkin tak tulis buku lagi. Buku yang pertama, tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah buku ini. Siapa dia Ketua Bidadari Syurga? Apa dia syarat-syarat nak jadi Ketua Bidadari Syurga? Apa dia amalan Ketua Bidadari Syurga? Apa amalan pagi? Apa amalan tengah hari? Apa amalan petang? Apa amalan malam? Apa hubungan Ketua Ahli Syurga dengan suami, dengan anak-anak? Apa hubungannya dengan jiran tetangga dan sahabat andai? Apa tuan-tuan jihad seorang isteri ahli syurga? Apa dia kepahitan hidup sebagai isteri ahli syurga? Apa dia halangan-halangan dan rentangan-rentangan dan cabaran-cabaran untuk terus menjadi ketua bidadari syurga? Baca buku ni. Tuan-tuan perlu baca buku ni, tuan-tuan baca sebagai suami, isteri baca sebagai isteri, baca, anak-anak yang sudah akil baligh baca buku ini, insya-Allah akan ada satu semangat baru dalam kita mengambil agama. Akan ada semangat baru dalam kita mengerjakan agama. Ada semangat baru untuk kita meletakkan prioriti aulawiyat, senarai keutamaan dalam hidup untuk menjadi ketua bidadari syurga. Maka
saya nukilkan dalam buku ini. Buku yang kedua, ini untuk anak-anak. Sebagian daripada buku ini saya tulis dengan ayat mata. Saudara-saudara, ada anak-anak kita, saya cerita ada dua instances. Satu tuan-tuan, dalam ceramah saya pada satu sekolah, pada guru-guru, bilangannya 100 orang guru, sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Waktu makan tengah hari sampai habis kuliah 2 jam setengah makan. Pengetua tu dengan penolong-penolong guru besarnya, pengetua je tuan-tuan dan puan, bagi tahu murid di sekolah ini ada sebahagiannya bilangannya agak besar. Mengucap pun tak boleh tuan-tuan. Mengucap pun tak boleh. Orang Islam tuan-tuan, orang Islam. Saya tak boleh bagi tahu sekolah mana, negeri mana tuan-tuan, dalam Malaysia. Mengucap pun tak boleh. Satu lagi, dalam satu ini kawasan luar bandar saya pergi tuan-tuan ni. Namanya gugusan. Tuan-tuan pergi gugusan, tuan-tuan tahu lah apa maksudnya. Saya pergi, saya bersyarah dengan IPD namanya tuan-tuan. Ibu pejabat polis daerah. Tak boleh bagi tahu lah ibu pejabat polis daerah di mana. Ketua polis di OCPD tuan-tuan bagi tahu saya. Di tempat ini dia kata, anak-anak muda pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Bawa pokok kelapa sawit mereka berkumpul, sembas mereka berkumpul, kedai mamak yang dah tutup tunggu mereka berkumpul. Apa mereka buat? Mereka gelak ketawa pukul 1, pukul 2 pagi tak balik rumah. Jadi polis datang situ, petrol datang situ, tuan-tuan tengok budak ni syak, ada satu syak. Bila syak aja, kita ambil contoh ayah kecil mereka, ambil contoh ayah kecil mereka. Apa dia kata tuan-tuan? 8 daripada 10 penagih dadah tuan-tuan. 8-10 penagih dadah. Inilah anak kita. Inilah anak kita. Buku ini saya tulis untuk jadikan anak yang salih, anak yang salihah. Buku ini saya tulis, dia akan khidmat mak bapak. Waktu sihat dia akan khidmat, waktu sakit dia akan khidmat, waktu sakit tenat dia akan khidmat, waktu ayah nak mati dia akan khidmat, waktu ayah di hujung usia masa sakratul maut dia akan menghampiri telinga kita. Abah, la ilaha illallah. Abah, la ilaha illallah. Abah, la ilaha illallah. Itu namanya talqin, mentalqinkan orang yang nak mati, anak kita. Tutup mata tuan-tuan, tutup pejam mata tutup, tak buka lagi mata. Anak ini yang akan memandikan, anak ini yang akan mengkafankan, dan salah seorang anak ini yang laki-laki ke depan menjadi imam menyembahyangkan jenazah. Tuan-tuan tak andakah anak kita imam sembahyang jenazah? Anak tuan-tuan imam sembahyang jenazah. Anak darah daging kita, keturunan kita jadi imam sembahyang jenazah. Tanda. Inilah bukunya. Buku yang ketiga. Buku ini tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, buku saya tulis buku ini. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Doa kita tuan-tuan pagi tadi, imam yang baca sedap tu doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Lagu mana nak merealisasikan doa ini? Ini bukunya. Tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan baca buku ni. Buku ni ada halamannya dekat 270 halaman itu tuan-tuan. Tuan-tuan baca buku ni. Bila tuan-tuan baca buku ni, ringan kaki nak ke masjid, ringan kaki nak menulis ilmu, ringan kaki nak mesra dengan isteri yang disayang, ringan kaki nak mesra dengan suami yang tercinta, ringan kaki nak didik anak, ringan kaki nak didik anak saudara, ringan kaki nak didik jiran tetangga, ringan kaki nak menjadi manusia yang lebih baik, ringan kaki nak jadi hamba Allah yang lebih baik. Buku ini tajuknya Husnul Khatimah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini tuan-tuan, bila kita tutup mata nak mati, malaikat maut cabut nyawa kita, kita akan mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhirkan hayat dengan la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Ulasan dibuat oleh buku ini tuan-tuan, insya-Allah. Di luar sana ada buku ini di meja sana. Okey. Tuan-tuan nampak ada satu lagi. Ini buku, tuan-tuan boleh buat QR code. Tahu kan QR code? Kau scan saja QR code ataupun online. Tuan-tuan bayar secara online. Sebahagian daripada hasil kutipan ini, di buku 3 buku ini, kita gunakan masukkan dalam tabung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dapatkan ini tuan-tuan. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya kompleks yang integrated di Bentong, Pahang Darul Makmur, di Kampung Lebu,
Kampung Lebu mungkin Mempaga. Satu orang suami isteri, tuan-tuan orang profesional, isteri dia senior lawyer, ada tanah 7 ekar. Nilai tanah 1 ekar 150,000 ringgit. 150,000 1 ekar. Kali 7. Dia wakafkan sekarang. Tanah itu sudah diwakaf 7 ekar. Bila sudah diwakaf, nama dalam geran sekarang ni, nama depan sudah tidak ada. Nama dalam geran sekarang adalah Majlis Agama Islam Pahang sebagai pemegang amanah wakaf. Majlis Agama Islam Pahang mengelantik yayasan saya, namanya Yayasan Husnul Khatimah, non-profit making. Yayasan Husnul Khatimah untuk membangun dan mengisi program di kawasan di tempat ini, kompleks Anjur Husnul Khatimah yang sedang dibangun sekarang depan. Dalam 2 tahun siap fasa yang pertama, dalam 5 tahun siap fasa pertama, kedua dan ketiga, tuan-tuan. Di sinilah tempat. Di sini secara meringkas, di sinilah tempat. Kalau nak mati, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, latihannya di sini. Kalau nak mati, tuan-tuan dan puan, rasa seronok nak menunggu malakal maut, di sinilah tempatnya. Kalau nak mati, tuan-tuan dan puan, kita merasakan aman dalam kubur kita, inilah tempat latihannya. Kalau nak mati bisa dibangunkan pada hari kiamat, bangun menuju kepada padang mahsyar, kita berada di bawah lindungan Allah, di bawah lindungan Allah. Inilah latihannya. Nama latihannya, tuan-tuan, di tempatnya kompleks Anjur Husnul Khatimah. Tempatnya, tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan akan tengok nanti, tuan-tuan yang bersiap. Tuan-tuan pergi nanti, tuan-tuan dapati jumpa saya, tuan-tuan teks kepada saya akan bagikan, tuan-tuan, videonya saya bagi, ada kronologinya saya bagi, dan juga, tuan-tuan, apa dia Anjur Husnul Khatimah saya akan bagi kepada tuan-tuan. Tuan-tuan teks kepada saya, insya-Allah. Saya akan balas, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan gunakan ni. Tuan-tuan gunakan ni, tuan-tuan teks kepada saya akan bagi. Mungkin tuan-tuan akan tinggal di sini. Mungkin anak tuan-tuan akan tinggal di sini. Mungkin mak tuan-tuan akan tinggal di sini. Siapa yang tinggal di sini, tuan-tuan dan puan, dia punya rutin hariannya bangun pukul 4.45 pagi. Tahajud setiap pagi, tak tinggal tahajud, tak tinggal. Seminggu 7 kali tahajud, 7 hari tahajud. Sebulan 30 hari tahajud. Setahun 365 hari tahajud. Tak tinggal. Dan semuanya sembahyang di masjid. Pembinaan yang pertamanya ialah sebuah masjid yang berharga 3.8 juta. 3.8 million. That is the cost to build a mosque. Dekat situ ada satu masjid nanti kita bina. Tuan-tuan, insya-Allah. Tempatnya, tuan-tuan, keselesaannya 3 star, 3.5 star hotel, 3.5 star hotel. Kebersihannya dijaga. Tiap-tiap satu studio, panggil studio, ada satu bilik yang boleh memuatkan 2 katil double, 1 katil double. Bilik 1 katil double. Lepas tu ada dapur yang ultra modern dapur. Kemudian tu ada bilik air. Tiap-tiap studio ada bilik air yang moden, bilik air yang moden, tuan-tuan. Dan ada ruang tamu, family lounge yang moden dekat situ. Tuan-tuan dan puan, disediakan untuk keselesaan kita, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi datang situ. Satu lagi ada kursus pendek. Nanti orang-orang ni bakal serai datang ramai-ramai. Kursus pendek 1 minggu ada 5 modul. Kursus pendek habis 1 modul 7 hari. Bila-bila lapar, call kawan-kawan, pergi 1 kereta, 2 kereta, ikut modul yang kedua. Habis, datang pula modul yang ketiga. Habis, modul yang keempat. Habis, modul yang kelima. Modul yang pertama sampai modul yang kelima, tajuk dia mati mengucap la ilaha illallah, modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 3. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 4. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 5. Sini tempatnya, tuan-tuan. Sini tempatnya. Siapa yang, tuan-tuan, siapa yang nak tinggal di sini, ada 2 program. Dia boleh tinggal sini, tuan, tinggal sini, mati di sini pun boleh. Program yang pertama namanya Pusat Pengajian Warga Emas, pengajian. Yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Tadi pengajian, ini penjagaan. Yang ketiga, kursus jaga pendek tadi, yang seminggu. Tuan-tuan bacalah. Baca, tuan-tuan pergi kepada website, tuan-tuan pergi pada Facebook, pergilah kepada Facebook, bacalah, tengoklah. Satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di dunia yang ada 3 program serentak yang diadakan di tempat ini, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, pada tuan-tuan yang ingin menderma, tuan-tuan dan puan, saya haraplah, saya harap tuan-tuan yang kita ada tabung-tabung derma dekat sana untuk Anjur Husnul Khatimah ni. Semuanya dibuat cara wakaf, pembinaannya cara wakaf, pengajarannya cara wakaf, gurunya dibayar cara wakaf, pentadbirannya cara wakaf, api ayah api ini semua cara wakaf, pembinaan bangunan-bangunan besarnya cara wakaf, tuan-tuan. Non profit making. Yayasan Husnul Khatimah
melakukannya tidak atas untuk keuntungan. Kita korbankan masa kita untuk membangunkan, untuk memajukan umat Muhammad kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kat sana ada tabung-tabung, nak derma sila, nak derma hari-hari masuk dalam akaun. Dia ada akaun dia. Kalau tuan-tuan tak ada hari ni masuk dalam akaun tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh apa ni? Boleh QR code kan tuan-tuan untuk derma ni. Untuk derma insya-Allah tuan-tuan derma. Pakai ni tuan-tuan boleh derma. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Kalau tak mau derma pun, kalau tidak ada teringat nak derma, doakan. Cukup dengan doa. Cukup dengan doa supaya program ini dapat berjalan dengan baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada tuan-tuan, Allah memberikan segala-galanya yang terbaik kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Tuan-tuan doakan saya. Umur saya 76 tahun. Rakan saya dalam forum Perdana Ehwal Islam semuanya pergi dah. Harun Din sudah pergi, Hasan Din sudah pergi, Ismail Qamus sudah pergi, Hashim Yahya sudah pergi, yang bekas Mufti Selangor Datuk Isyad Baharul pun sudah pergi. Yang tinggal Hasan Ali seorang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar dalam Sang Ridwan ni, Hasan Ali pun dipanggil oleh Allah. Sedekahkanlah sepotong Fatihah, sedekahkanlah sekubit doa untuknya agar dia damai di alam barzah nanti. Dan saya pun pada masa yang sama doakan tuan-tuan yang pernah mengikuti program saya ini. Mudah-mudahan Allah mensyurgakan tuan-tuan, menyediakan surga kepada tuan-tuan yang pernah hadir, yang pernah mendengar, yang pernah mengikuti program saya sejak 45 tahun yang lalu sampai hari ini tuan-tuan. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Kita doa sikit tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa isteri-isteri yang hadir pada majlis ini. Ampunkan dosa suami-suami yang hadir dalam majlis ini. Ampunkan dosa suami isteri yang hadir yang tidak hadir dalam majlis ini wahai Allah. Turunkanlah pengampunan Engkau wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Dosa yang terlalu banyak kepada Engkau sebagai Khalik. Dosa yang terlalu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang terlalu banyak kepada ibu dan ayah kami yang kami tak sempat memohon ampun kepadanya. Mereka pergi meninggalkan kami tanpa kami mohon ampun daripadanya. Dosa kepada isteri kami yang kami sayang wahai Allah. Dosa kepada suami kami yang kami cinta. Dosa kepada jiran tetangga dan sahabat andai kami. Dosa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni kami wahai Allah. Ampuni kami wahai Allah. Jangan kau matikan kami tanpa kami diampunkan. Jangan kau matikan kami tanpa kami diampunkan. Jangan kau matikan kami dengan tidak kau ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis meningkatkan keimanan, ya Allah suburkanlah iman kami wahai Allah. Suburkan iman kami wahai Allah. Suburkan iman kami wahai Allah. Alirkan darah daging kami, alirkan iman. Alirkan iman dalam jantung kami. Alirkan iman dalam otak kami. Alirkan iman dalam seluruh sistem fisiologi kami wahai Allah. Engkau lah yang Maha Mengasihi, Engkau Maha Penyayang. Sayangilah kami wahai Allah. Kasihilah kami wahai Allah. Cintailah kami wahai Allah. Cintailah anak-anak kami wahai Allah. Sukar kami mendidik anak-anak kami. Sukar kami menegur anak-anak kami. Sukar kami memberi nasihat anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Berilah jalan kepada kami wahai Allah. Kami sudah mati akal untuk mendidik anak. Kami tak tahu jalan nak mendidik anak wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami terus berdoa wahai Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang salihah. Jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang salihah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami untuk kami terus duduk dalam majlis ilmu seperti ini wahai Allah. Pimpinlah kami wahai Allah. Ringankan kaki kami untuk duduk dalam majlis ilmu ini wahai Allah. Untuk mendatangi majlis ilmu seperti ini wahai Allah. Kami tak boleh mati sebagai manusia jahil. Kami tak boleh dimatikan sebagai manusia jahil. Kami tak boleh masuk kubur sebagai manusia
manusia jahil. Kami tak boleh berada di padang mahsyar sebagai manusia jahil, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sayangilah kami, Kau sayangilah keluarga kami, Kau sayangilah anggota masyarakat kami, wahai Allah. Kepada teman-teman kami yang sedang berjuang di bumi Palestin, di Gaza, Tuhan, beri kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Kucar-kacirkan pasukan mereka, kucar-kacirkan pasukan mereka, wahai Allah, wahai Allah. Tundukkan mereka, hapuskan mereka, wahai Allah. Kalahkan mereka, wahai Allah. Kalahkan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau tatangkan malaikat-malaikat seperti peperangan Badar untuk membantu tentang Palestin, tentang Gaza, untuk tentang Hamas, wahai Allah. Ya Allah, jatuh kepada Engkau lah kami menyerahkan yang terbaik segala-galanya. Akhirnya, wahai Allah, kalau Kau matikan kami, wahai Allah, izinkan kami mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau Kau matikan kami, izinkan kami mengucapkan kalimat ini. Kalau suami kami dimatikan, izinkan suami kami mengucapkan kalimat ini. Kalau istri kami dimatikan, izinkan istri kami mengucapkan kalimat ini. Anak-anak kami yang laki-laki, yang perempuan, wahai Allah, izinkan mereka mengucapkan kalimat ini. Mereka dimatikan oleh Engkau nanti, wahai Allah. Ya Allah, terimalah doa ini, wahai Allah. Terimalah doa ini, wahai Allah. Kalau doa ini selamanya tidak diangkat ke langit, doa pagi inilah yang Kau angkat ke langit. Doa ini yang Kau akan makbulkan, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, kepada ibu dan ayah yang telah pergi menghadap Engkau, yang berada di alam barzah, damaikan ibu kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ayah kami di alam barzah. Damaikan datuk dan tok puan dan tok nek kami di alam barzah. Damaikan abang kakak dan kami yang telah pergi di alam barzah. Damaikan suami dan istri kami yang telah mendapati kami di alam barzah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah. Kemudian kita akan berdoa dan berdoa dengan